Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini akan menceritakan mengenai wanita residivis di bawah subjek Crime and Criminology. Video ini disediakan oleh Ahmad Salimi bin Muhammad Ali serta Muhammad Azim bin Said di bawah siliaan Dr. Muhammad Alif bin Jasni. Saya Muhammad Azim. Okey, berbicara mengenai wanita residivis. Okey, pengenalannya, jenayah bukan sahaja merupakan pelakuan dan perbuatan yang menyalahi undang-undang negara, melainkan ia merupakan pelakuan yang mengancam keselamatan awam, menimbulkan rasa ketakutan dalam kalangan masyarakat dan memberi impak negatif yang mendalam kepada bangsa dan pelaku serta orang di sekeliling mereka. Walaupun pelakuan jenayah kebiasaannya sering menjadi simbol yang dikaitkan dengan golongan lelaki, namun golongan wanita juga tidak terkecuali dalam perkhidmatan mereka selaku pelaku jenayah. Jenayah yang dilakukan mereka tidak terhad kepada jenayah-jenayah kecil, malah hari demi hari jenayah yang dilakukan dilihat semakin serius, agresif dan ekstrim. Tambah lagi modus operandi yang digunakan oleh mereka adalah lebih licik, kompleks, dan beberapa insiden jenayah di Malaysia mula membuktikan bahawa wanita mula bekerjasama dengan penjenayah lelaki dalam membentuk sindiket penjenayah. Ini dapat dibuktikan dengan laporan di media-media masa yang menunjukkan golongan wanita terlibat dalam pelakuan jenayah seperti penjualan dadah, pembuangan anak, pembunuhan, penderaan serta jenayah-jenayah lain seperti jenayah cyber dan jenayah komersial. Pelbagai faktor telah memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada perilaku jenayah dan pengulangan jenayah oleh golongan wanita. Secara amnya ia dapat dibagikan pada dua faktor, iaitu faktor sosial dan persekitaran dan faktor psikologi. Kesempitan wang, tahap pendidikan yang rendah, masalah keluarga ataupun rumah tangga, sejarah pernah didorong oleh barang terlarang seperti dadah dan kurangnya pegangan agama antara faktor-faktor pelibatan wanita selaku penjenayah ataupun pelaku jenayah. Penjenayah wanita kepercayaannya tidak bersendirian ketika melakukan jenayah seksual seperti penderaan seksual, pencabulan anak dan robot. Mereka mempunyai motif yang bersifat sebagai pelindung atau terpaksa melakukan kerana perasaan takut kerana anak-anak mereka diancam oleh pasangan jenayah mereka. Tambah lagi mereka mempunyai perasaan takut berpisah dengan pasangan mereka. Ini sekaligus memungkinkan wanita yang sudah menjalani hukuman apabila kembali kepada keluarga akan mengulangi jenayah tersebut. Namun begitu, bagi penjenayah wanita yang terlibat dengan jenayah seksual secara berseorangan seperti jenayah pelacuran, mereka mempunyai motif yang lebih bersifat peribadi seperti wang untuk menambah punca pendapatan hidup mereka. Selain motif wang, satu kajian tempatan oleh Rohani telah mendapati penghirautan kognitif sebagai penyumbang kepada motif jenayah pelacuran. Penghirautan kognitif menyebabkan golongan pelacur ini merasionalkan perbuatan jenayah mereka sebagai sesuatu yang boleh diterima kerana tidak membahayakan orang lain. Definisi. Residivis adalah membawa maksud pelaku jenayah yang melakukan kesalahan jenayah berulang kali yang telah menjalani hukuman penjara dan kembali melakukan jenayah, sama ada kesalahan yang sama ataupun berlainan. Jadi Jabatan Penjara Malaysia juga mengkelaskan banduan yang berulang kali menjalani hukuman di penjara ini adalah sebagai residivis. Jadi menurut kajian Neurozeti pada tahun 2016 mengatakan residivis merupakan penglibatan semula oleh mana-mana individu yang sekurang-kurangnya mempunyai satu atau lebih jumlah rekod pemenjaraan, dalam mana jenis kesalahan jenayah di dalam undang-undang negara tanpa mengira jenis kesalahan yang dilakukan sebelum itu dalam tempoh 3 tahun dari tarikh pembebasan dari penjara, di mana aktiviti jenayah berulang yang dilakukan tersebut telah membawa kepada penangkapan, pendakwaan, penyambitan sehingga dihukum masuk ke penjara semula dan seterusnya. Statistik. Berikut adalah dipaparkan jumlah banduan wanita daripada tahun 2014 sehingga 2017 mengikut negeri. Seterusnya, Keratan Akhbar Wanita Residivis.
faktor dan pendorong wanita residivis. Memahami punca residivis. Punca terlibat dalam jenayah dan masalah residivis di kalangan wanita. Mempunyai ahli keluarga yang turut terlibat dalam jenayah, status sosioekonomi yang rendah, ibu bapa yang bercerai, hubungan dengan ibu bapa yang tidak mesra dan perasaan tidak selesa apabila berada di rumah. Kajian Harper dan Robinson menunjukkan remaja daripada keluarga tunggal lebih terdedah dengan aktiviti gangsterisme berbanding remaja yang mempunyai ibu bapa yang masih kekal dalam perkahwinan. Mereka yang terlibat dalam gangsterisme datangnya daripada keluarga tunggal. Pengalaman didera semasa bersama keluarga atau orang yang berhampiran. Kekurangan kasih sayang dari pelindung atau orang yang dipercayai. Antara punca lain adalah faktor psikologi memainkan peranan penting dalam membentuk insaniah diri. Seseorang individu mungkin tidak berkemampuan untuk mengawal faktor luaran, tetapi psikologi yang sihat dapat menjadi kekuatan dalaman yang boleh menghalau dan menghindarkan diri daripada terjebak dengan perbuatan yang memudaratkan diri dan orang lain seperti pelakon jenayah. Zaplin menyatakan wujud sikap kebergantungan kepada institusi penjara sebagai perlindungan dan juga bantuan untuk pemulihan mereka. Akan tetapi, kebergantungan terhadap institusi penjara tidak dapat membantu mereka apabila mereka dibebaskan di luar, kerana situasi di luar amat berbeza. Tanpa kekuatan dalaman, mereka mungkin akan terlibat di dalam kancah jenayah sendiri. Seterusnya, teori yang dikesan berkait dengan residivis di kalangan wanita di Malaysia. Yang pertama adalah teori pembelajaran sosial. Teori ini mencadarkan bahawa kanak-kanak yang membesar di dalam rumah mempunyai keganasan atau jenayah menyebabkan mereka belajar untuk mempercayai bahawa sesetengah tingkah laku diterima dan dihargai. Contohnya, kanak-kanak akan meniru tingkah laku berdasarkan reaksi yang diterima daripada orang lain, sama ada positif atau negatif, terutama sekali tingkah laku orang dewasa yang ada hubungan rapat dengan mereka. Misalnya, bekas banduan wanita melihat kakak atau abang melakukan jenayah dan kegiatan itu memberi keseronokan kepada pelaku. Teori seterusnya adalah teori reaksi sosial atau modeling. Andaian iaitu reaksi negatif daripada masyarakat akan mendorong seseorang membina konsep pendirian negatif dan menambah kegerapan perbabitan dalam tingkah laku antisosial atau deviant. Teori ini menjelaskan seseorang yang terlibat dengan tingkah laku yang bertentangan dengan norma masyarakat dan perbuatan yang diketahui, maka individu berkenaan akan dikenakan tindakan oleh masyarakat. Contohnya, apabila berlaku sesuatu yang negatif di kampung atau kediaman, masyarakat mudah menuduh bekal banduan wanita ini adalah punca atau terlibat. Apabila anak perempuan mereka terlibat dengan kegiatan rempit atau perniagaan dadah maupun aktiviti pelacuran, mereka terus menuduh bekas banduan wanita ini yang mengajak anak mereka membuat jenayah tersebut dan dilebarkan dengan kata-kata istilah seperti penagih tegar, pelacur murahan, perempuan jalan atau perosak rumah tangga orang, walaupun bekas banduan itu telah berubah setelah menjalani pemulihan dan hukuman. Implikasi wanita residivis. Implikasi yang pertama adalah pelakuan jenayah oleh golongan wanita ini memberikan impak dan kesan yang sangat mendalam ke atas diri mereka dan orang di sekitar mereka termasuk masyarakat. Kebanyakan wanita yang dipenjarakan atas kesalahan jenayah, mereka menderita kemurungan yang sangat berat menurut Afizal dan Nurul Hazrina pada tahun 2014. Bukan itu saja, pelakuan jenayah turut memberi kesan kepada hubungan mereka dengan keluarga mereka dan masyarakat. Wanita yang sering dianggap sebagai simbol keibuan, penyayang dan berhati lembut akan mengundang reaksi negatif yang tinggi daripada masyarakat sekiranya mereka terlibat dalam pelakuan jenayah, menurut kajian Swanward dan Stephen Meyer pada tahun 2008. Implikasi yang kedua pula adalah kesan kepada diri sendiri pesalah wanita residivis akan dipulaukan oleh masyarakat dan tidak dipercayai. Mereka ini mudah dilabel dengan panggilan negatif. Seterusnya, menyebabkan kembali semula mengulangi jenayah yang lebih teruk. Seperti yang berlaku kepada pelaku jenayah lelaki, kesukaran juga akan dialami oleh pelaku wanita untuk menjalani kehidupan yang baru selepas dibebaskan dari penjara kerana reaksi negatif yang tinggi ini dan tidak diterima oleh masyarakat. Implikasi yang ketiga adalah, selain itu, seperti para wanita lain, kebanyakan wanita yang terlibat dalam pelakuan jenayah juga adalah seorang ibu, menurut Zaplin pada tahun 2008.
hubungan dengan anak yang terjejas terutamanya apabila mereka ditangkap dan dipenjarakan. Ini secara tidak langsung akan memberi kesan yang negatif kepada anak akibat terpisah dan kehilangan kasih sayang ibu mereka, menurut Zaplin 2008. Implikasi yang terakhir adalah negara juga dikatakan turut mengalami kerugian yang besar apabila kebanyakan banduan wanita adalah dari kalangan belia, di mana umur yang paling produktif untuk menyumbang kepada negara, dan merekalah yang dianggap sebagai generasi yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin wanita sekarang. Tidak dapat dibayangkan apakah akan berlaku kepada generasi pelapis di negara ini sekiranya penglibatan wanita dan pengulangan dalam jenayah ini tidak dibendung dan diambil tindakan. Cadangan dan kesimpulan. Berikut adalah cadangan, iaitu tindakan yang perlu diambil oleh kerajaan dan komuniti. Yang pertama, sebuah program pasca pembebasan dan jagaan lanjut berasaskan komuniti yang menyeluruh. Jadi pembentukan sebuah program yang dirangka dengan teliti. Jadi program pasca pembebasan dan jagaan lanjut ini diharap dapat diberi peluang untuk diperkenalkan di dalam sistem keadilan jenayah di Malaysia agar mampu membimbing proses integrasi bekas banduan yang lebih lancar setiap kali dibebaskan dari penjara di seluruh Malaysia dan kembali kepada masyarakat. Cadangan yang kedua adalah memenuhi keperluan bekas banduan setiap kali dibebaskan dan sekaligus berusaha untuk mengurangkan masalah pengulangan jenayah di Malaysia, iaitu contohnya seperti pengetahuan dan kemahiran. Seterusnya, cadangan yang ketiga adalah mengenal pasti dan memperbaiki serta meningkatkan kaedah dan pelaksanaan oleh kaunselor dalam sesi kaunseling. Jadi menurut Sabita pada tahun 1994 dalam kajiannya, menyatakan bahawa program pemulihan dalam komuniti dan pemulihan di institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat seharusnya dikaji dari masa ke semasa agar segala perancangan dan program-program yang disediakan selaras dengan kehendak dan persekitaran. Cadangan yang keempat pula adalah penambahbaikan terhadap kelayakan individu yang terlibat di dalam program pemulihan wanita residivis agar perjalanan program lebih sempurna dan sampai kepada ahli program. Seterusnya, perubahan yang positif dalam diri ahli. Jadi kesimpulannya di sini, terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan dalam mengurangkan residivis yang dilakukan oleh wanita. Jadi pengetahuan di dalam jenayah adalah bermaksud mengenai cara untuk mencegah jenayah dan pemulihan bersalah dari melakukan jenayah. Jadi semua ini adalah melalui program yang dijalankan berdasarkan sains. Kajian lebih lanjut perlu dilakukan terhadap kesan program pesalah residivis. Jadi berdasarkan biasanya jenis kesalahan, yang kedua adalah masalah diri pesalah, keluarga, persekitaran pesalah dan sebagainya. Jadi pelaksanaan program pemulihan yang komprehensif akan dapat mengatasi tahap residivis wanita yang semakin meningkat. Jadi pengurusan yang sistematik dalam sistem keadilan jenayah tidak membawa maksud mempunyai titik akhir dalam usaha untuk mencegah jenayah. Jadi kebijaksanaan dalam menggunakan hasil dalam kajian terhadap pesalah wanita residivis yang dijalankan akan dapat mengurangkan kejadian jenayah yang dilakukan oleh wanita secara berulang. Jadi program peralihan untuk pesalah wanita sebelum keluar daripada penjara, iaitu biasanya kita panggil program bersama masyarakat dalam situasi yang sebenar dengan penguasaan pihak penguatkuasa, merupakan langkah yang terbaik kepada pesalah wanita dalam mengadaptasi perubahan sosioekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi kebanyakan pesalah wanita yang keluar dari penjara sekarang ini mengalami masalah perhubungan sesama manusia dan masalah penlabelan oleh masyarakat setempat mengenai status diri pesalah wanita yang dianggap jijik dan tidak berguna.
Jadi pesalah wanita menghadapi masalah untuk menempuh alam pekerjaan selepas keluar daripada penjara nanti. Jadi statistik menunjukkan sebilangan penglibatan remaja perempuan masih rendah berbanding dengan lelaki. Namun jika dianalisis dari segi peratusan menunjukkan semakin ramai remaja perempuan terlibat dengan masalah ini. Jadi remaja perempuan mula terlibat dalam hubungan seksual tanpa nikah sehingga melahirkan anak. Selain daripada itu juga mereka turut terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah sehingga ditempatkan di pusat pemulihan. Jadi pengetahuan mengenai masalah di lingkungan remaja perempuan mempunyai hubungan dan keadaan keluarga yang berpendapatan rendah. Jadi sejarah penderaan fizikal atau seksual dan hubungan yang kurang mesra dengan ibu bapa perlu diambil kira. Memandangkan kebanyakan wanita yang melakukan jenayah setelah merasakan diri mereka ini keseorangan, kurang kasih sayang dan menjadi wanita tunggal. Jadi remaja adalah saat permulaan perubahan diri wanita. Sekian, terima kasih.